Alhamdulillah, ikhwatul iman, alhamdulillah. Kita menyambung sedikit majlis ta'lim kita ini. Ikhwan, teringat saya kepada ayat yang Ustaz baca dalam salat tadi, iaitu daripada surah Al-Mulk. Iaitu Allah menyebut tentang nasib orang-orang kafir ketika mereka balik bertemu Allah Ta'ala di hari akhirat. Mereka dimasukkan ke dalam neraka. Yang menariknya, ketika mereka masuk ke neraka, disebut kepada mereka sebab-sebab kenapa mereka masuk ke neraka. Ini daripada surah Al-Mulk, bermula daripada ayat 6 sampai kepada ayat yang ke-11. Allah katakan, walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Dan bagi orang-orang yang kafir itu, kafir ini perkataan Arab merujuk kepada orang yang berkelakuan kufur. Kafir adalah orang, kufur adalah perbuatannya. Jadi pada orang itu ada beberapa perbuatan yang kufur. Kufur bermakna menolak. Perbuatan dia menolak Allah. Bi ayatillahi yajhadun. Dengan ayat-ayat Allah, mereka itu orang yang menolak. Mereka orang yang sombong. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha. Orang-orang yang mendustakan ayat Allah dan berlaku bongkar, berlaku sombong kepada ayat-ayat Allah. Artinya mereka ini orang-orang yang menolak ayat Allah. Maka Allah katakan kepada mereka ini, walilladzina kafaru, bagi orang-orang ini ada penyakit kufur. Penyakit mereka ini, penyakit mereka, mereka suka menolak sesuatu yang datang daripada Allah. Tapi kalau datang daripada manusia, mereka terima. Macam kita baca di dalam Al-Quran, sebahagian daripada perangai musyrikin Mekah. Apa sikap mereka? Apabila kahin-kahin, bomo-bomo memberi ramalan-ramalan, mereka terima. Tetapi apabila Rasulullah bercakap, mereka tolak. Maka Allah katakan, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini orang-orang yang menolak Muhammad ini sama sahaja. Kau beri nasihat, kau tak beri nasihat, mereka tidak akan beriman. Kenapa mereka dinamakan Allah Ta'ala dengan nama demikian? Kerana mereka boleh menerima ramalan bomo tapi menolak apa yang Nabi sebut. Maka penyakit menolak sesuatu daripada Allah Ta'ala itu nama dia kufur. Dan orang yang terkena penyakit ini dipanggil kafir. Maka orang ini adalah orang yang Allah Ta'ala benci. Daripada orang kafir, daripada orang bukan Islam, mereka boleh menolak dan mereka boleh menerima. Kalau mereka menerima, mereka Muslim. Dari kalangan orang Islam, ada yang menerima dan ada yang menolak. Kalau orang itu dah Islam, menolak ayat Allah, dia jadi kafir. Jadi kalimah kafir di dalam Al-Quran tidak semestinya kita terjemahkan orang bukan Islam. Tidak. Tetapi dia merujuk kepada tingkah laku menolak ayat-ayat Allah. Munafik daripada Islam, tetapi Allah menyatakan wa ma hum bimu'minin, mereka bukan orang-orang yang ada iman. Jadi kalau dalam hati mereka tidak ada iman, maka dia ada perkara yang berlawanan dengan iman, iaitu kufur.
Walaupun perkataan orang munafik itu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin, ini kenyataannya sangat dahsyat. Kami iman Allah, kami iman hari akhirat. Ini perkataan yang dahsyat, pidatonya berdekah-dekah. Dia mungkin orang yang menunaikan salat, tapi Allah menyatakan idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kau boleh tengok mereka salat, mereka bangkit dengan begitu lemah, mereka bangkit dengan langsung tidak ada kesungguhan, mereka bermalas-malas dan mereka tidak ingat Allah, melainkan sikit. Tujuannya mereka melakukan ibadat untuk menunjuk kepada orang sekeliling mereka. Ini Allah menedahkan sebahagian daripada orang Islam ada nifaq, yang nifaq itu membawa kepada kufur dan Allah tidak menerima. Maka Allah katakan mereka ini adalah, walaupun mereka menyatakan kami iman Allah, kami iman akhirat, Allah katakan wa ma hum bimu'minin, mereka tidak beriman. Jadi apabila kita membaca ayat Al-Quran, dia menyebut sesungguhnya orang kafir, walilladzina kafaru, bagi orang kafir itu kami sediakan azab jahannam, azab dalam neraka jahannam. Tidak mesti orang kafir. Ada orang kafir mati dengan tidak mendengar Islam. Ini seperti yang disebut oleh hadis Imam Ahmad. Imam Ahmad menyebut dalam Musnad Imam Ahmad hadis yang sahih, iaitu tentang orang kafir Allah bagi syurga pada dia, iaitu seumur hidup dia tidak pernah mendengar tentang Islam. Kenapa? Kerana pada diri dia ada beberapa kecacatan. Kecacatan yang pertama, ahmaq. Dia orang bukan Islam, tapi dia berada dalam keadaan rajulun ahmaq, iaitu orang yang terlalu bodoh sampai tak boleh diajak, dia bodoh dia. Yang kedua, siapa dia? Rajulun haram. Orang kafir, dia berada dalam keadaan terlampau tua yang pikun. Tua. Umur dia dah 90 dah. 100 dah. Kita nak pergi ajak Islam apa kat dia? Kita pun kebetulan baru jumpa dia di rumah orang tua-tua. Anak dia pun buang dia. Maka kita pun pergi pada dia. Dia pun dah tak boleh nak berdiri dah. Dia duduk sama dengan rokok. Berdiri dengan rokok dah jadi serupa dah. Tua dah. Maka Islam apa kita nak ajak pada dia? Tapi dia orang bukan Islam, tapi berada pada keadaan itu. Yang ketiga, seorang yang rajulun mata 'ala al-fatrah. Dia mati dalam keadaan memang dakwah Islam tak sampai langsung. Mungkin duduk tengah-tengah hutan orang asli, tak sampai langsung. Dan rajulun a'ma, seorang yang pekak. Dia kafir tapi dia pekak. Kita nak sampai Islam apa pada dia? Maka 4 orang ini juga daripada kalangan orang Islam dan bukan Islam akan dihisap di hari akhirat. Maka Allah bertanya satu soalan pada mereka, sekiranya Rasul datang kamu tidak tua, sekiranya Rasul datang kamu dalam keadaan tidak bodoh, sekiranya Rasul datang kamu dalam keadaan tidak pekak, dan kamu mendengar dakwah Rasul, adakah kamu akan ikut? Golongan yang besar ini, 4 golongan ini, mereka menjawab, tentu kami akan ikut. Maka di hari akhirat Allah Ta'ala hantar kepada dia seorang Rasul daripada Rasul-Rasul yang telah ada. Maka dikatakan kepada dia, sekarang ini ada Rasul, maka buktikanlah kepada aku kamu akan dengar cakap dia. Maka Rasul ini pun mengajak mereka ini kepada satu perkataan. Kata Rasul, seluruh kamu ini masuklah ke neraka. Agak-agak antum mereka nak dengar ke tak dengar? Rasul itu kata, masuklah kamu ke neraka. Maka mereka terpecah jadi 2. Satu masuk, satu tak mau masuk. Yang tak mau masuk dipaksa mereka masuk ke neraka.
Maka Nabi SAW menyebut, sekiranya mereka masuk ke neraka, nescaya Allah jadikan neraka itu sejuk dan menyelamatkan mereka, kerana mereka adalah orang yang tidak sampai kepada mereka dakwah kerana keuzuran yang mereka miliki ketika mereka hidup. Jadi di kalangan orang bukan Islam ni ada keuzuran di hari akhirat. Yang tidak ada uzur ialah yang menolak. Yang menolak. Al-Quran menyebut kalimah kafir kepada golongan yang menolak. Dia kafir dan dia menolak Islam. Dia bukan Islam, dia mencerca dan memusuhi Islam. Quran menyebut ahli neraka ini kepada Muslim, kepada manusia yang dapat Islam kemudian menolak Islam. Maka Quran katakan, walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Dan bagi orang kafir itu, orang yang kafir itu, orang-orang yang kafir, orang-orang yang menolak agama Allah Ta'ala itu, azabu jahannam. Balasan untuk orang yang menolak agama Allah adalah azab yang sangat dahsyat, azab jahannam. Sehingga kan para ulama menyebut neraka jahannam ini, ikhwan, adalah neraka yang terlalu dahsyat. Terlalu dahsyat. Quran menyebut bagaimana siksaan neraka jahannam dalam hadis yang diriwayatkan daripada Imam At-Tirmizi. Nabi mengajak kita membaca doa, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Hadis daripada Anas bin Malik. Lepas maghrib, lepas daripada subuh, kita baca 7 kali. Nescaya neraka akan menyatakan, Allahumma ajirhu minni, ya Allah jauhkanlah aku daripadanya. Dan Nabi menyebut, apabila Allah jadikan neraka jahannam itu, Allah jadikan satu lubang, satu wadi, satu lembah. Dalam neraka yang membakar itu ada satu lubang dinamakan jahannam, azabu jahannam. Neraka ni besar, ada satu lembah, ada satu lubang dalam neraka itu dinamakan azabu jahannam. Di situ dibakar orang dalam keadaan yang sangat dahsyat. Api di sekeliling neraka jahannam itu, api di sekeliling dia memohon perlindungan kepada Allah supaya tidak terkena api daripada jahannam ini. Api neraka yang lain memohon perlindungan kepada Allah supaya tidak terkena api neraka jahannam itu. Dia satu wadi yang sangat membinasakan. Disitulah, di dalam neraka yang terlampau dalam itulah, dia satu neraka yang terlampau dalam. Dalam hadis Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebut, apabila dibuang sebiji batu, maka batu itu akan terbang nak jatuh ke dasar dia, memakan masa 70 tahun. Barulah batu itu akan jatuh. Disitulah, di satu lembah, di satu macam kita kata telaga yang dalam neraka itu dinamakan azabu jahannam. Dan disitulah akan disimpan. Apabila dimasukkan manusia ataupun jin di dalam dia, maka tak akan ada siapa akan terperasan di situ ada orang. Bermakna azabnya sangat dahsyat. Kalau neraka sebelah atas ni dibakar, malaikat tahu dia dibakar, tapi hanya ilmu Allah Ta'ala saja menyembunyikan mereka di dalam kedahsyatan neraka itu. Tengah orang bakar-bakar, rupanya di dalamnya masih ada dibakar yang tak ada siapa tahu, dan mereka akan dilupakan. Mereka akan dilupakan. Maka siapa Allah nak bubuh di situ? Dalam ayat yang ustaz kita baca dalam salat jemaah tadi, Allah firmankan, walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Allah kata neraka jahannam seburuk-buruk tempat kembali. Seburuk-buruk tempat kembali, bi'sal masir. Dia ada kesudahannya sangat tidak elok. Maka jangan menempah neraka jahannam. Siapa dia? Iaitu orang-orang yang menolak ayat-ayat Allah. Orang yang menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasal itu Allah bagi ingat kepada manusia, sehingga kan ikhwatul iman, apabila kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala,
kita akan berjumpa dengan ayat-ayat Allah Ta'ala di mana ketika Allah bercakap tentang keadaan neraka jahanam yang begitu dahsyat ini, Allah memberi peluang kepada orang kafir. Allah beri peluang pada orang kafir, iaitu Allah sebut dalam surah Al-Anfal, orang yang bukan Islam ini Allah bagi peluang kepada dia supaya dia menyelamatkan diri dia daripada jahanam ini. Allah firmankan dalam suratul Anfal pada ayat ke-38, Allah katakan, qul lilladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf wa in ya'udu faqad madha sunnatul awwalin. Allah kata, katakanlah kepada orang bukan Islam ini, katakanlah kepada orang bukan Islam, in yantahu, kalaulah kamu meninggalkan agama bukan Islam ini, menyembah berhala, kamu datang kepada Allah, nescaya Allah akan memberi keampunan dan menyelamatkan kamu daripada azab yang sangat dahsyat. Allah masih bagi peluang. Tetapi dalam surah Al-Mulk, apabila manusia sampai ke neraka jahanam ini, bi'sal masir, dia tempat yang sangat tidak elok, sangat tidak elok. Siapa pun tidak akan berjaya. Di antaranya dalam neraka jahanam ini, ikhwan, dalam jahanam ini, dalam hadis At-Tirmidzi menyebut ada satu dalam saya katakan tadi, dia begitu dalam sehingga dibuang orang dalam dia, tidak, orang tak akan perasan ada orang dalam dia. Dalam dia itu ada satu lubang lagi bernama Jubul Hazan. Dalam hadis Imam At-Tirmidzi, Jubul Hazan. Jubul Hazan ini, siapa akan dibuang di dalamnya? Nabi menyebut orang-orang yang membaca Al-Quran tetapi mereka ini orang yang sombong dan riak. Tengok, orang-orang yang membaca Al-Quran tapi sombong dan riak. Antum boleh bayang. Daripada situ kita dapat tahu siapakah penghuni neraka jahanam, iaitu orang yang membaca ayat-ayat Allah tapi dia sombong dan dia riak. Dia sombong. Sepatutnya bila dia mendekati ayat Allah, dia tahulah suruhan Allah, larangan Allah, tapi dia sombong. Sombong itu bukan daripada sifat hamba Allah. Wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah itu dia berjalan di atas muka bumi ini dengan tidak sombong, dengan merendah diri. Tiba-tiba dia mengambil ayat Allah, dia sombong. Dia menghina manusia, dia menolak kebenaran, sedangkan dia baca ayat Allah. Maka mereka itu akan dibuang ke dalam Jubul Hazan. Jubul Hazan, satu lembah yang dalam di dalam azab jahannam itu. Maka Allah katakan kepada kita, ikhwatul iman, iza ulqu fiha sami'u laha syahiqa wa hiya tafur. Boleh didengar apabila dibuang orang ke neraka jahanam, boleh didengar suatu suara yang mendidih dan suara yang seolah-olah pecah anak tekak. Syahiqa wa hiya tafur. Satu jeritan, satu suara orang yang mengerang ketika diazab. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Dan neraka yang menerima orang ini sangat marah. Dia sangat marah dan dia mematuhi perintah Allah. Di dalam ayat lain Allah menceritakan tentang, Allah bertanya pada neraka, halim talati, adakah di dalam kamu telah penuh? Neraka menjawab, hal min mazid, adakah kamu nak tambah lagi? Maka neraka akan mengembangkan perut dia supaya boleh ditambah dan ditambah orang-orang yang sombong ini. Takadu tamayyazu minal ghaiz, dapat dirasai oleh ahli neraka itu. Ahli neraka dah rasa dah azab yang dahsyat, kemudian mereka boleh merasai kemarahan neraka kepada mereka, seolah-olah marahnya neraka itu, hampir-hampir neraka itu menggelegak, boleh nampak macam dia nak hancur, menggelegak dengan gelakan yang sangat dahsyat. Kullama ulqiya fiha faujun, apabila dimasukkan isinya ke dalamnya,
sa'alahum khazanatuha. Ini ditanya kepada mereka, kenapa sampai ke sini kamu diazab? Orang lain diazab biasa-biasa, kenapa kamu sampai ke sini? Ditanya kepada mereka, khazanatuha, penjaga neraka tanya, kenapa kamu datang ke sini? Alam ya'tikum nadhir. Adakah kamu tidak pernah mendapat pelajaran, peringatan tentang neraka ini satu makhluk yang sangat dahsyat? Adakah kamu tidak pernah mendapat nadhir, pelajaran? Kamu tidak tahu sifat-sifat orang yang akan dibakar sehingga kamu bersifat dengan sifat itu? Qalu, jawab orang-orang yang dibuang ke neraka ini, bala, ya, kami telah dapat pelajaran. Qad ja'ana nadhir, telah sampai kepada kami nadhir, peringatan. Ini Allah menceritakan sebab-sebab kenapa mereka dihumban ke dalam azab jahannam. Kenapa dihumban? Ini sangat adil Allah. Dia menyebut azab dan dia sebut kenapa mereka diazab. Bukan kata dia sebut azab, dia meninggalkan kosong, tidak. Dia menyebut kenapa mereka diazab. Mereka menjawab, telah datang kepada kami peringatan, fakadzabna, tapi kami dustakan. Ini ikhwan, ima di kalangan orang bukan Islam, ima di kalangan orang Islam, kalau ada sikap ini, fakadzabna, mendustakan kebenaran, tidak akan masuk ke syurga. Dalam hadis daripada Abdullah bin Mas'ud, riwayat Imam Muslim, Nabi menyatakan tentang tidak masuk ke syurga orang yang dalam hati dia ada sebesar zarah sombong. Zarah ni diterjemahkan dengan perkataan atom. Atom ni satu makhluk tak nampak dengan mata kasar. Dia satu unit yang duduk kecil, atom. Dalam atom tu masih ada lagi kecil, elektron, kecil lagi. Sekecil itulah tak nampak, tapi dalam hati dia ada sombong sekecil itu. Maka Nabi kata tidak akan dibuka pintu syurga untuk dia. Kemudian sahabat menjadi takut. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, sekiranya kami ada duit, kami beli baju baru, kami beli kasut baru, adakah itu juga dikatakan kami sombong? Nabi kata tidak, itu bukan sombong. Tapi sombong, Nabi kata dua, menolak kebenaran dan menghina manusia. Kebenaran daripada Allah, al-haqqu min rabbik, yang benar itu daripada Allah, Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tolak. Dan dia menghina orang. Dia tolak kebenaran, dia menghina orang. Dia tolak Quran, dia tolak sunnah Nabi, dan dia menghina orang. Dia berbangga dengan kehidupan dia, tidak mengikut hidayah dan petunjuk Allah, maka dia tidak akan ditutup semua pintu syurga untuk dia. Maka dia akan ke mana? Azab jahannam, azab jahannam. Maka dia menyatakan, wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Dia mengaku bagaimanakah perkataan dia menolak agama Allah. Dia menyatakan sebenarnya Allah tidak pernah menurunkan apa-apa. Dia menyatakan kepada orang, kepada Islam, kepada Quran, kepada Sunnah, dia menyatakan sebenarnya ini bukan daripada apa yang Allah turunkan, kamu sendiri yang bikin-bikin, dan kamu menyatakan kepada kami ini adalah agama. Begitulah cara dia menolak, dan Quran merakamkan bahasanya, skripnya, bagaimana dia menolak. Kami tidak percaya ini daripada Allah, kami tidak percaya. Kalau kami kena ikut Al-Quran, nenek moyang kami macam mana? Adakah kami kena tinggal nenek moyang kami? Kami tidak percaya ini daripada Allah, kami tetap dengan cara nenek moyang kami. Quran menyebut skrip yang mereka pakai, kenapa mereka dibuang ke dalam neraka jahannam. In antum illa fi dhalalin kabir. Mereka menyatakan kepada orang yang membaca Al-Quran dan sunnah Nabi, kamu ini pendusta yang sangat besar, kamu ini orang yang sesat. In antum illa fi dhalalin kabir. Ajaran kamu ajaran sesat, kami tak boleh ikut. Wahai dia yang sesat. Dia menyatakan ajaran Allah tu ajaran sesat. Allah menyebut, Allah itu bukan time buka puasa nah. Allah menyebut kepada kita, ikhwan, kenapa Allah marah dengan mereka? Kerana
mereka menyatakan bahawa orang yang berpegang dengan agama Allah ini orang-orang yang sesat. Maka mereka menyatakan, waqalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalaulah kami mau fikir dan kalaulah kami mau dengar, tentu kami tidak akan sampai ke neraka. Kalaulah kami mau dengar, bukan neraka jahanam. Kalau kami mau fikir, kami mau dengar, bukan neraka jahanam, neraka sa'ir pun kami tak masuk. Tapi apalah nasib kami, bukan neraka sa'ir kami masuk, jahanam kami masuk, kerana kami tidak memberi peluang untuk mendengar dan tidak bagi peluang untuk berfikir. Maka Allah pun menemplak mereka, fa'tarafu bidzambihim. Sekarang kamu baru nak menyesal, sekarang baru kamu nak menyesal. Fasuqan li ashabis sa'ir. Celakalah kamu dengan azab di sa'ir sana, celakalah kamu dengan azab yang membara. Ini ikhwatul iman di antara ayat yang ustaz kita baca dalam salat tadi. Jadi ini kita katakan balasan Allah sangat dahsyat, ikhwatul iman. Karena itulah kita mendidik jiwa kita ikhwan untuk menjadi orang-orang yang mendengar. Dalam surah Az-Zumar Allah katakan tentang alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Mereka mendengar dan mereka mengikut yang baik. Mereka mendengar dan mengikut yang baik. Ini sikap yang baik. Semua orang cakap kita dengar, tapi bukan semua yang kita dengar tu kita ikut. Tidak. Yang kita ikut ahsana, yang baik. Tentu dah yang baik adalah Rasulullah. Dalam surah Qalam Allah kata wa innaka la'ala khuluqil azim. Yang baik itu adalah Muhammad. Yang baik itu adalah Muhammad. Maka semua orang bercakap, kita mesti mendengar. Jangan kita halang untuk orang bercakap, tapi untuk kita mengikut ada syarat. Fayattabi'una ahsana. Kita mengikut hanya yang baik. Macam mana kita tahu dia baik? Berdasarkan petunjuk Allah dan sunnah Rasulullah. Berdasarkan petunjuk Allah dan sunnah Rasulullah. Siapa berani kata sunnah Rasulullah tidak baik? Tidak ada. Walaupun dia tak semayang, dia tak puasa, dia makan sembunyi-sembunyi, dia tak akan berani kata sunnah Nabi itu tidak baik. Dia tak akan berani. Tak akan berani. Dia tetap mengiktiraf. Dia kata dekat kawan dia, aku tengok hang puasa ni hang bagus ya. Walaupun dia tak cerita dia tak puasa, tapi dia kata hang bagus ya. Dia kata pula pada kawan dia, hang jangan jadi lagu aku, hang jangan jadi macam aku. Kawan dia kalau tanya panjang, dia tak cerita. Hang macam mana? Dia sengak. Dia tetap mengiktiraf orang yang melakukan ibadah itu orang yang baik. Maka orang yang paling dahsyat ibadat dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita yang sedang dahaga ini, kita yang dahaga ini ikhwan, kita akan bertemu dengan suatu pintu di hari akhirat yang bernama Babur Rayyan. Babur Rayyan, satu pintu khas Allah bagi kepada orang yang berdahaga pada waktu siang, lapar, tak makan, tak minum kerana ibadat. Bukan kerana mogok lapar, tidak, kerana ibadat. Dia tak makan pasal apa? Pasal nak beribadat pada Allah. Ada Babur Rayyan, ada layanan di hari akhirat nama dia Babur Rayyan. Apa dia Babur Rayyan? Suatu pintu yang tak akan dimasuki melainkan orang yang berpuasa Ramadan. Orang yang berpuasa Ramadan nanti di hari akhirat ikhwan, orang yang berpuasa Ramadan ni, dia ketika nak diberi pahala di sisi Allah ada pilihan. Ada pilihan. Man lam yada' qawla zur wa amala bihi falaysa lillahi hajatan an yada'a ta'amahu wa syarabah. Ada orang dia puasa, dia tak makan, dia tak minum, tapi di hari akhirat Allah tak bagi rayyan dekat dia. Allah tak benarkan dia masuk dalam pintu rayyan. Pintu rayyan adalah satu pintu dalam syurga. Kita kata satu bilik. Nama dia Babur Rayyan, pintu rayyan. Orang yang masuk dalam pintu rayyan, dia tidak akan dahaga sampai bila-bila. Disediakan minuman-minuman yang istimewa.
Ada orang puasa, tiba-tiba dia nak masuk dalam pintu rayyan, dia tak dibenarkan. Tapi dia puasa. Allahu Akbar, dia puasa. Kenapa? Dalam hadis Muslim dikatakan, man lam yada' qawla zur wa amala bi. Siapa yang puasa tapi tidak meninggal perkataan bohong dan amalan yang setimpal dengan bohong, dia tipu orang, dia bohong orang, dia tak boleh tinggal. Dikatakan falaisa lillahi hajah, Allah tidak ada hajat. Walaupun dia tak makan, walaupun dia tak minum, Allah tidak ada hajat nak bagi pahala pada dia. Tapi dia puasa lah, tak batal lah puasa dia, tapi dia cakap bohong. Dia cakap bohong. Bohong ni bukan kata bohong sikit-sikit, bohong besar-besar sampai rosak rumah tangga orang, sampai mengecewakan hati dan perasaan orang, dan amalan-amalan yang berdosa besar macam tu. Dia puasa, dia fitnah orang, dia tidak boleh meninggalkan syahwat dia. Nanti bila sampai orang nak masuk babur rayyan tertutup untuk dia. Subhanallah ikhwan, kita yang merasa dahaga sekarang ini kerana ibadat kepada Allah. Kita ni tak makan tak minum bukan pasal besok nak menjalankan operation, tidak. Orang nak operation pun doktor tak bagi makan, tak bagi minum juga. Kita beribadat pada Allah dengan niat semalam. Kita nak berpuasa, ya Allah, kita nak berpuasa semata-mata untuk-Mu. Aku berpuasa untuk Engkau, ya Allah. Terimalah ibadat aku, ya Allah. Ya ikhwatul iman. Maka kita seperti hadis Imam Muslim, hadis Imam Bukhari, man sama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Kita masuk dengan dua itu, dengan iman kepada Allah dan mengharap Allah. Apa yang kita harap pada Allah ikhwan, semuanya Allah janjikan. Babur rayyan, mulut kita akan wangi di hari akhirat. Allah, ini lagi satu balasan Allah Ta'ala, wangi mulut ikhwan. Dua kegembiraan orang yang puasa kan. Salah satu di hari akhirat mulut dia wangi. Antum boleh bayang. Cuba antum pergi kerja, antum mandi, sabun badan semua, pakai body cream semua cantik-cantik, spray semua elok-elok, wangi, tapi gigi aja tak gosok. Macam mana antum nak menghadap bos? Bau cantik, badan semua cantik, bila bercakap ada bau, bila bercakap busuk. Bila mulut antum busuk, wangi di badan automatik dia hilang. Orang akan nilai kita busuk. Kita kata dekat dia, Masya Allah, yang busuk hanya di mulut, baju aku wangi, kenapa kau tak nilai aku wangi? Orang tetap panggil kita busuk. Orang akan hilang, orang tak akan ingat wangi yang ada pada kita. Orang tetap akan kata busuk kerana percakapan. Antum bayang, kita mati, kita duduk dalam kubur, pecah perut kita, busuk kita, bangkai busuk ikhwan. Berapa lama hidup dalam kubur? Lebih lama daripada hidup di dunia. Antum tengok mak kita mati umur 60. Lah mak kita masuk kubur berapa lama dah? Tok Wan kita masa dia mati umur 60. Sekarang dia duduk di alam kubur berapa lama dah? Tok Nek kita dah mati 100 tahun, 200 tahun. Wahai masa dia hidup, umur dia baru 60. Dia mati dah 200 tahun. Antum tengok Fir'aun. Imam Ibn Kathir kata dia hidup dia lama, umur dia 400 tahun. Tapi Fir'aun zaman Nabi Musa, antara Fir'aun nak datang kepada Nabi kita Muhammad hampir 3,000 tahun. Umur dia baru 400 tahun. Dia mati dah 3,000 tahun. Artinya mati lagi lama daripada hidup. Nak duduk dalam kubur sampai pecah perut kita, busuk ikhwan, busuk. Lepas tu nak dibangkit sebagai mayat-mayat yang bernyawa, nak dibangkitkan sebagai mayat, dicantum balik segala isi yang busuk-busuk itu dengan tulang dan belulang, akan bangkit di hadapan Allah. Mulut kita semuanya busuk ikhwan, busuk, telanjang bulat. Tetapi orang yang berpuasa, Allah bagi mulut dia wangi. Orang yang mulut wangi walaupun badan dia busuk, orang nak cakap dengan dia, orang nak cakap dengan dia. Bila mulut dia wangi di hadapan Allah, Allah bagi peluang dia bercakap. Orang yang mulut busuk, Allah tak bagi peluang bercakap. Kenapa mulut dia wangi? Kerana dia berpuasa pada siang hari di dalam bulan Ramadan.
maka dia dapat satu kegembiraan. Dan wangi itu lebih wangi daripada, Nabi sebut lebih wangi daripada rihul misk. Kalau kita ke tanah Arab, kita boleh jumpa misk ni, kasturi ni. Kasturi yang jual tempat kita ni saya tak tahulah, tapi kasturi antu tengok di tanah Arab tu, kalau kita sakit kepala, kita ambil minyak dia, kita sapu, minyak dia lembut. Sakit kepala kita ni pelan korang. Dan bila kita kenakan di kulit kita, kita solat, kemudian kita pergi ambil uduk, air uduk yang kena atas dia tak hilang wangi dia, sangat lembut. Pakai sikit tapi tempoh dia lama. Mulut kita antum berpuasa di dunia, dia wangi di sisi Allah, wangi di sisi Allah, sampai Allah akan panggil, hambaku, kau meninggalkan syahwat, kau meninggalkan makan dan minum kerana aku, min ajli tarakta syahwatan wa ta'aman, dia meninggalkan syahwat dia, makan dia, minum dia, min ajli, kerana aku, maka datanglah kepada aku, mulut kamu sangat wangi wahai hamba-Ku. Mungkin kawan sebelah dia tak bau wangi, tapi di sisi Allah sangat wangi. Hamba-Ku, datanglah kepadaku dan pohonlah apa yang kau kehendaki. Ini kita akan dapat kelebihan ini kerana kita beribadat ikhwatul iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, itulah yang kita berkongsi pada tengah hari ini. Dia jadi dua khutbah lah hari ini. Khutbah jemaah satu, khutbah lepas jemaah satu. Dua khutbah. Tak ada dalam mazhab mana-mana kecuali kita aja. Kan? Mengambil manfaat daripada ihya'ur Ramadan. Kita mengihyakan Ramadan ini, ikhwatul iman. Baik ikhwatul iman, ada soalan ke nak tanya? Alhamdulillah ikhwatul iman, tak ada soalan pun alhamdulillah, kita boleh berhenti awal juga kan, kalau ada pun panjang sikit. Kesimpulan dia ikhwan, dalam ayat kita baca tadi ada dua benda Tuhan minta kepada kita, mau mendengar dan mau berfikir. Kita kena bagi peluang pada diri kita mendengar dan berfikir, mesti mendengar dan berfikir. Kita jangan terpukau ataupun kita terhasut dengan kata-kata orang, jangan dengar dan jangan fikir. Sebab tak mau mendengar, tak mau berfikir, Allah menyebut itulah sifat orang-orang yang akan akhirnya dalam hidup dia akan menolak kebenaran. Satu hari kepada Imam Malik, Khalifah Ja'far Al-Mansur kata pada Imam Malik, kami akan mengangkat kitab Muwatta menjadi rojokan di Madinah, supaya semua tulisan berada di bawah. Muwatta adalah yang tertinggi di Madinah. Muwatta ini adalah kitab hadis yang pertama zaman Imam Malik, yang sangat menarik. Kitab Muwatta ini, kitab hadis Muwatta Imam Malik. Tiba-tiba Imam Malik menjawab, kata Imam Malik, jangan diangkat kitab tulisan aku setinggi itu, kerana Allah tidak menghimpunkan kebenaran itu hanya pada Imam Malik sahaja. Kebenaran ini ada pada berbagai-bagai orang. Maka jadilah kita orang yang mencari kebenaran dan mahu mendengar kebenaran. Kalau kitab aku sahaja diangkat, bermakna orang lain tidak membawa kebenaran, aku seorang je membawa kebenaran. Ini sangat menarik ikhwan, akhlak dan contoh yang baik daripada Imam Malik, sangat baik. Bahawa kita kena mendengar bila orang bercakap, kita kena mendengar. Bukan bererti kita mendengar kita bersetuju dengan dia, tidak. Tapi mendengar itu menunjukkan kepada umat ulul albab, umat ulul albab, iaitu umat yang berzikir dan berfikir. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ini umat yang berfikir. Kemudian Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Umat yang berdoa kepada Allah, berzikir. Inilah dikatakan ulul albab.
ulul albab. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Ulul albab adalah orang yang mahu berfikir, mahu mendengar, mahu berfikir, dan dia mengikut yang terbaik. Macam mana kita nak tahu benda tu baik? Kita kena compare, kita kena buat perbandingan. Semuanya kita dengar tu kita susun dan kita analisa kembali. Ada orang cakap bagian, tapi dalilnya tidak ada, hujahnya tidak ada. Tuan-tuan, masa saya nak main tadi, saya lalu dengan kereta, saya nampak gajah dengan zirafah duduk tengah jalan. Tuan-tuan semua dengar. Tuan-tuan tanya saya, Ustaz nampak gajah dengan zirafah? Ya, saya nampak gajah dengan zirafah. Gajah duduk minum air soya, zirafah duduk minum air tebu. Saya cakap ya, tuan-tuan mendengar, tuan-tuan percaya, ya, takkan ustaz bohong kot. Bukan kata ustaz bohong, memang cakap dah bohong. Memang kalaulah zirafah dengan gajah tu ada tepi jalan, bukan saya orang pertama jumpa, orang kampung ni lah orang pertama jumpa. Bercakap tak ada fakta. Ada orang bercakap demikian, adakah kita nak terima? Kita kena dengar lah. Jadi kelakar, jadi lucu. Tapi kena berfikir, nak mengambil yang baik. Ada orang datang, tuan-tuan kata, tuan-tuan tadi sebelum saya main sini, saya jumpa harimau dengan serigala. Saya jumpa harimau dengan serigala. Depa masa saya jumpa tu, harimau pun tak terkam saya, serigala pun tak hambat saya. Orang tanya, Ustaz Ustaz jumpa di mana? Saya jumpa dekat zoo. Kerana sebelum saya mai sini, saya singgah zoo. Antum boleh banding dua ni. Satu kawan dia jumpa tengah jalan zirafah dengan gajah. Hak satu lagi kawan dia kata dia jumpa juga harimau dengan singa, tapi dia jumpa kat zoo. Yang mana fakta dia benar? Yang mana boleh dipercayai? Ini orang ada jumpa binatang buas. Artinya dalam menyampai itu, ada orang menyampai dengan sembrono seenak edewe. Yang ni kita tak boleh benarkan. Kena dengar, tapi tak boleh percaya. Ada yang menyampaikan dengan ilmu, ini kita kena terima. Bila dia sampai, dia sebut rujukan dia. Dia baca hadis, dia sebut, nak cari di mana hadis itu. Dia habaq hadis itu, hadis sahih ke, hadis dhaif ke, hadis apa. Ini orang yang bertanggungjawab dengan ilmu. Ada orang yang menyampaikan, ini Nabi buat, jangan tanya. Dengar sudah. Ini orang tidak amanah dengan ilmu, maka mesti buat pembandingan. Kenapa? Allah beri kepada kita akal. Akal ini satu makhluk yang akan ditanya di hari akhirat, telahkah kita menggunakan dia sebaik-baiknya? Musuh kita adalah hawa nafsu. Hawa nafsu, dia tidak akan mengajak kita berfikir, dia mengajak kita membenarkan. Percaya aja, percaya. Tapi akal, dia ajak kita menganalisa setiap benda yang kita dengar. Setiap benda kita dengar. Antum bayang bulan puasa. Ini bulan puasa. Ini sekarang ni pukul 3 macam ni dengan panas lagu ni. Kalau saya tanya dekat antum, agak-agak lapang tak lapang? Bila orang tanya kita, saya ingat zaman saya belajar dulu ustaz, orang tanya kita ni lapang tak lapang, tak boleh jawab. Sebab kalau kita jawab kata lapang, berdosa. Kita puasa tak boleh habaq kata lapang, berdosa. Habislah ni nak habaq apa? Kenyang, alhamdulillah. Nampak sangat tak puasa. Antum tengok, macam tu dididik kita dengan puasa. Sangat tak benar. Sangat tak benar. Orang puasa tak boleh bagi tahu lapang. Nabi SAW dalam riwayat menceritakan, bila sampai tengah panas lagu ni, antum tahu tanah Arab 12 tengah tu dah panas dah. Unta pun dah tak boleh duduk atas tanah dah panas. Unta akan angkat perut dia daripada tanah. Nabi ambil ayak macam ni, Nabi tuang atas tangan dia, Nabi sapu tang leher dia ni, Nabi sapu. Nabi ambil ayak, Nabi buah atas kepala, Nabi sapu ke sini. Orang tanya kepada Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Nabi kata, hari begitu panas, terasa tekak ini begitu haus, Nabi kata, tetapi kita sedang berpuasa untuk Allah.
Nabi mengajar boleh. Yang tak bolehnya kita larakan puasa kita. Time ni kalau minum air tebu sedap. Itu nama dia lara. Dia sedang imagine makanan. Itu tidak, tapi mengaku lapar. Ya Allah, lapar. Anak-anak kita mengaku, ayah lapar ayah. Kita kata jangan cakap lapar, nanti batal puasa. Kalau cakap lapar pun batal puasa. Habis anak nak cakap apa? Ayah kenyang, ayah kenyang, hore. Tidak begitu. Ini sangat tidak masuk dengan fitrah. Tidak masuk dengan fitrah. Jangan siapa puasa mandi banyak batal puasa. Ya, macam mana mandi banyak batal puasa? Dia kata ayak masuk kat punggung kita. Bukan ada pipe nak buka ayak masuk kat punggung. Subhanallah, sangat tak masuk akal. Sedangkan Nabi SAW ketika puasa panas, Nabi ambil ayak, Nabi basahkan kepala Nabi. Nabi duduk di tepi Nabi ambil zam-zam. Nabi ambil zam-zam. Ya, sampai ke Madinah, Nabi ambil zam-zam, Nabi basahkan kepala Nabi dengan zam-zam. Nabi pukul kepala dia, Nabi kecai segala rambut-rambut dia. Nabi kata cuaca sangat panas. Macam mana kita boleh membuat perkataan kita pergi mandi, jaga mandi batal puasa? Bukan mandi, batal puasa bila minum air ketika mandi. Yang tu baru batal puasa. Dia kata jangan, kalau kita puasa, kita kerap duk pergi buang air. Kita pergi tandas kerap, pergi kadang-kadang sakit perut 3-4 kali. Dia kata 3-4 kali sampai pergi jamban ni boleh batal puasa. Sebab bila kita basuh pungkok kita ni ayak masuk. Masya Allah. Habis nak basuh najis lagu mana? Ini sangat tidak masuk akal. Tapi kena dengar lah. Tapi fakta dia duduk macam mana? Tak boleh mengadu. Saya ingat lagi orang tua-tua dulu, bila dia puasa mulut dia penuh dengan ayak ludah. Dia tak boleh telan. Sekali-sekala dia buang ayak ludah dia mau 0,5 kilo. Nak telan tak boleh telan. Dia kata batal puasa. Subhanallah. Yang batal puasa ayak tebu, bukan ayak ludah. Kita nak telan ayak ludah. Iya. Mengadu kita lapar, mengadu kita letih. Ini semua tidak terlibat dengan apa-apa. Tapi kita kena mendengar orang-orang bercakap. Maka ada yang bercakap perkara yang membatalkan puasa berdasarkan hadis Nabi, ada yang bercakap dengan sunnah. Abdullah bin Abbas, ini sahabat Nabi, Abdullah bin Abbas. Kan isteri kita duk masak kan, dia duk masak di rumah, kita balik-balik kita kata wanginya. Kita pun buatlah macam keluarga Tiga Abdul, mereka tak makan, hanya ambil bau saja. Kita pun duk pergi ambil bau, oh sedapnya. Isteri kita kata, abang jangan nanti batal puasa. Abang jangan ambil bau nanti batal puasa. Abdullah bin Abbas, dia melihat orang yang buat rencana Arab, dia buat tepung dijadikan roti dan dibakar dalam tanur, dalam periuk tanah tu. Abdullah bin Abbas tengok orang itu, kata Abdullah bin Abbas, kau rasalah roti kau ni tawak ke tak tawak, supaya bila kau jual pada orang tak komplain. Dia kata, macam mana aku nak rasa Abdullah, aku puasa. Kata Abdullah bin Abbas, kami adalah orang yang puasa, tapi kami boleh merasa makanan, tapi kami tak telan dan kami buang dia balik. Antara ambil letak atas lidah dengan ambil bau, yang mana teruk lagi? Satu orang hidu kan, dia hidu makanan, dia kata bulan puasa ni kalau kita goreng batu pun sedap. Bukan kata goreng ayam, goreng batu pun sedap. Ambil batu buah dalam tepung serbaguna, sedap. Kita ambil bau, oh sedapnya. Orang kata jangan, nanti batal puasa. Kata Abdullah bin Abbas, kau boleh rasa makanan tu, jangan kau telan dan kau buang. Antara bau dengan rasa, yang mana teruk lagi? Fatwa daripada Abdullah bin Abbas membenarkan tukang-tukang masak merasa makanan di atas lidah dan buang balik. Kata dia tidak merosakkan puasa dan tidak dianggap bermain-main dengan puasa, kerana itu rukhsah yang diberikan oleh Allah kepada orang yang nak menyediakan jamuan kepada orang yang nak berbuka. Oh subhanallah ya ikhwan. Itu yang kita katakan, kita dengar dan kita dengar melihat kepada hujah orang.
Kalau dia kata tak boleh, kita kata apa dalil dia? Dia kata tak boleh lah, takut tertelan. Oh, kalau macam tu kita nak ambil uduk pun tak boleh berkumuk lah, takut tertelan. Sedangkan dalam hadis Nabi membenarkan orang yang berpuasa berkumuk-kumuk, memasukkan ayak ke mulut dan dia goncang ayak dah ke kanan ke kiri dan buang, dan Nabi tidak melarang. Kalau takutlah batal puasa, maka sepanjang kita puasa, satu daripada sunat uduk kita buang. Apa dia? Berkumuk-kumuk dan masukkan ayak ke hidung. Daripada hidung ayak boleh masuk ke perut. Kita kata nak tengok tak satu silap mata? Kata bila belajar silap mata? Saya baru belajar bulan puasa. Tengok dia berbuah ayak atas tangan, dia kumuk-kumuk, ayak hilang. Orang ambil uduk, ayak buang balik, dia ambil uduk, ayak hilang. Dia kata inilah silap mata dalam bulan puasa. Itu bukan silap mata, Tuhan minum ayak tu, batal lah puasa. Sekadar kita masuk ke ayak, kita seh balik, kita kumuk, tidak membatalkan puasa, bahkan sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah. Kerana itu ikhwatul iman, kita duduk dalam majlis ta'lim supaya kita mendapat hujah-hujah daripada Allah, daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara yang baik dalam bulan puasa ialah ikhwan, bersegera berbuka puasa. Dalam hadis Nabi menyatakan sentiasa umat aku dalam kebaikan kalau mereka cepatkan buka puasa. Cepat. Orang bang ke buka puasa. Kadang-kadang orang bang 7.25, dia bang 7.30. Iyalah, muazzin pun nak minum ayak dulu. Kita kata lambat dia bang. Bukan lambat dia bang, dia buka puasa dulu baru dia azan. Kita tengok jam kita betul, takwim betul, walaupun tak dengar azan kita boleh buka puasa. Kerana buka puasa itu kerana masuk waktu dengan begitu yakin. Cepat, jangan time tu baru nak bancuh ayak, baru nak minta nasi. Mesti ditekak mulut kita ini masuk sesuatu. Kerana kalau dah orang azan kita masih tidak makan, Allah akan menganggap kita bermaksiat kepada Allah. Kerana puasa itu ada had sempadan dia. Daripada subuh hanya sampai maghrib, tak boleh lajak. Kalau kita lajak, dia tak jadi ibadat, dia jadi maksiat. Yang kita akan dapat adalah dosa di sisi Allah. Maka mesti kita minum ayak, makan buah kurma, ataupun buat sesuatu. Ya, pakcik. Ada ustaz mengajar bahawa di bikin ni juga tak makan ni, takut air di hidung membatal puasa. Saya tak faham macam mana. Jadi tak makanan Kecap. manis ke masin ke rasa. Dia kata membatalkan puasa. Tak ada membatalkan puasa. Tak ada batal puasa. Yang batal puasa tu telan. Dia kecap-kecap, telan. Buang dah. Buang tidak batal puasa. Sebab saya katakan tadi, ketika menafsirkan ayat Al-Quran, Allah menyatakan kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu, daripada surah Al-Baqarah. Allah kata makan dan minumlah kamu sampai kamu nampak beza di antara benang putih dan benang hitam. Ketika menafsirkan ayat inilah Abdullah bin Abbas menyatakan di antara benda yang tidak membatalkan puasa kamu adalah merasai makanan. Allah kata makan dan minum sampai kita boleh makan, boleh minum. Waktu subuh sampailah masuk subuh kita tak boleh makan, tak boleh minum. Kemudian masuk maghrib, bila masuk maghrib kita mesti makan, kita mesti minum, kita dah tak boleh imsak, tak boleh tahan diri dah. Maka tengah-tengah tu antara maghrib ke subuh kita kena dikatakan saum anil muftirat, menjaga diri kita daripada perkara yang membatalkan puasa. Makan, minum, bersetubuh, hilang akal, ini adalah perkara membatalkan puasa. Kata Abdullah bin Abbas, di antara perkara yang tidak membatalkan puasa ialah merasai makanan dan meluahnya balik. Bukan kata tak batal puasa, bahkan tidak masuk dalam benda lara sekalipun. Ini kata Abdullah bin Abbas rukhsah. Rukhsah maksud dia apa? Satu kelonggaran yang diberikan Allah kepada tukang-tukang masak, isteri-isteri di rumah untuk menjaga masakan itu kepada suami-suami dia. Jadi kalau orang kata batal puasa, dia kena bawa hujah. Ayat mana?
hadis mana di kalangan para sahabat Nabi menghukum tidak batal puasa. Jadi kita berpegang dengan hukum asal tak batal puasa. Untuk menyatakan batal puasa, kita memerlukan hujah-hujahnya lain. Kalau ada, kalau tak ada. Apa beza rasa makanan atas lidah dengan berkumur ayak ketika ambil wudu? Apa beza dia? Apa beza dia dengan memasukkan ayak ke dalam hidung dan kita buang balik? Kita istinsar dia balik, kita buang dia balik. Apa beza? Kesemuanya itu ada di dalam sunnah Nabi. Jadi saya tak berani menyatakan batal puasa sebab sahabat yang belajar dengan Nabi menyatakan tidak batal puasa. Maka kita tak boleh menyatakan batal puasa. Cuma kita kata hati-hati. Kadang-kadang bila kita rasa sedap, takut terlajak pitelan. Itu saja. Tetapi itu pun demikian. Bagi orang yang memang duk rasa makanan, subhanallah, kita baca hadis. Bagi orang yang memang rasa makanan, tiba-tiba dia rasa kan. Selalu dia rasa, dia ambil ayak, dia tui balik. Tiba-tiba dia rasa, telefon dia bunyi. Dalam duk rasa tu telefon bunyi. Dia pun angkat telefon, cakap terus. Dalam duk cakap telan dah elok. Baru dia astaghfirullahalazim, puasa. Tidak membatalkan puasa. Man nasiya, man akala fahuwa nasiya. Siapa yang berpuasa kemudian dia terlupa memakan, maka Nabi kata tidak ada qada di atasnya. Artinya puasa tu sah untuk dia. Kenapa terlupa? Dia tanya dengan ubat gigi macam mana? Ubat gigi. Gosok gigi. Boleh? Boleh, tak ada hal. Yang tak boleh makan ubat gigi. Gosok gigi boleh. Cuma para ulama berbahas. Macam waktu sekarang ni kan, ini dah masuk waktu tengah hari. Para ulama berbahas, di antaranya yang paling kuat berbahas mazhab Syafi'i dengan mazhab Abu Hanifah, masalah bau mulut. Di sisi Imam Syafi'i dah, kalau kita sampai waktu macam ni, tidak sunat kepada kita gosok gigi. Hanya kita pakai kayu tu sugi saja. Yakni kita ambil uduk, kita siwak saja. Jangan pakai berus gigi. Ubat dia nanti menghilangkan busuk bau mulut di sisi mazhab Syafi'i. Sebab kata dia, kerana nanti kita bangkit di hari akhirat, mulut kita akan berbau wangi. Kesan daripada kita puasa, dia busuk mulut kita. Jadi bila macam waktu pukul 3 ni dah nak masuk ke asar, tak usah gosok gigi dah. Kalau gosok pun orang tua-tua kata guna jari aja lah. Guna jari-jari, tak usah ambil ubat gigi gosok, supaya kita nak bagi bau busuk tu. Kata Imam Syafi'i, masuk waktu asar, siapa yang gosok gigi dia kata makruh di sisi mazhab Syafi'i. Tapi di sisi mazhab Abu Hanifah, kata Imam Abu Hanifah, lagi 10 minit orang nak azan maghrib, kita masih boleh gosok gigi. Kerana yang akan bau mulut kita wangi ni bukan kita, Tuhan nak bau. Jadi kalau kita gosok macam mana pun, Tuhan tetap bau wangi pasal kita puasa. Jadi kata Abu Hanifah, tak masuk akal kalau kita melarang orang gosok gigi, tapi bila dia gosok, bau busuk tu ada lagi. Sangat tak masuk akal. Jadi kalau gosok gigi, kata Abu Hanifah, gosok bagi hilang bau. Tapi janganlah sampai gosok, jolok, muntah, wek. Yang tu hulu nama dia, melampau. Sekadar bubur ubat gigi sikit kita gosok. Ini di sisi Abu Hanifah tidak ada makruh. Sebab wangi mulut kita tu yang nak bau adalah Allah Ta'ala, bukan manusia. Tapi kata Imam Syafi'i, paling afdal tak usahlah. Ini sedikit ulama-ulama zaman silam berbahas, dan dia tidak kita kata dia tidak memberi suatu kesan yang besar. Siapa-siapa merasakan mulut dia bau tu, dia rasa tak selesa, dia pun tak larat nak sembang dengan orang tutup mulut. Dia kata tak bau sangat. Dia kata bukan kata bau perut, dengan bau rokok pun keluar habis dah. Kalau dia isap danghil, bau danghil, dia pun tak boleh tahan nak muntah. Maka tak salah dia ambil ubat gigi, dia nak menghilangkan bau busuk. Yang bau busuk tu sampai pada peringkat mudarat, maka tidak salah. Tidak salah. Maka kita selalu katakan berhati-hatilah, jangan sampai
Kalau tertelan dengan tak sengaja pun ada hadis menyebut tidak batal puasa dia. Bahkan sangat menarik kita baca dalam Sahih Bukhari, ada sahabat Nabi bangkit pagi macam kita lah, puasa seminggu pertama seminggu kedua ni, bangkit pagi terus pergi ke dapur, kita kata tengok apa ada nak makan. Kawan terlupa baru seminggu gamaknya puasa. Sampailah isteri dia kata, abang puasa. Dia datang kepada Nabi, dia cerita. Maka Nabi pun memberi hadis yang kita bacakan tadi, man akala nasiya, siapa yang makan dan minum dalam keadaan terlupa dia puasa, maka Nabi kata teruslah berpuasa, maka tidak ada padanya qada. Bukan kata ubat gigi, 2 nasi lemak dah makan, 2 bungkus dah. Kalau ubat gigi boleh berkira lagi, nasi lemak dia dah makan dah, dia terlupa dia, maka sifat lupa tu boleh ada. Maka kerana lupa, puasa dia tidak batal, dan Nabi kata tidak ada qada untuk dia, sah puasa untuk dia. Alhamdulillah ikhwan, itu di antara ilmu-ilmu yang kita boleh berkongsi. Ya. Apa dia tu? Waktu imsak. Waktu imsak kita boleh makan ke kita tak boleh makan? Wallahu ta'ala alam. Saya ingat waktu imsak ni mungkin diambil daripada hadis daripada Anas, juga hadis daripada Abdullah bin Abbas, hadis Bukhari Muslim, iaitu berkenaan Anas bin Malik bertanya kepada Zaid bin Thabit, bagaimana sahur Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sahur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Zaid bin Thabit menceritakan Nabi makan sahur, kemudian Nabi membaca 50 ayat daripada ayat Al-Quran, kemudian orang bang. Mungkin daripada sini terciptanya kalimah imsak. Sebenarnya dalam bahasa Arab, kita tengok kitab fiqh, imsak itu maksud dia puasa. Imsak bermakna menahan diri. Satu orang 5.30 pagi bang subuh, 5.30 pagi bang subuh, 5.20 dia dah tak makan apa dah, dia dah gosok gigi semua cantik, maka dia kena pegang, dia telah bersedia nak masuk kepada puasa, tapi dia tidak boleh menyatakan ini aku dah gosok gigi, aku dah tak boleh makan apa. Dia tak boleh pegang lagu tu, kerana imsak, puasa untuk kita ni, puasa itu masuk apabila jelas waktu subuh. Dekat kita tidak duduk di kaki bukit sehingga kita boleh teropong perbezaan warna. Kita hanya berpandukan kepada jam dan orang bang. Maka bila orang bang subuh, pada kita confirm lah subuh masuk. Maka bila kita yakin orang bang tu confirm subuh masuk, barulah berlaku imsak. Kita kena tahan diri kita daripada makan dan minum, kerana telah datang waktu Allah mewajibkan kita imsak, menahan diri. Selagi orang tak bang, ada 5 minit, ada 3 minit, kita tak boleh kata tak boleh makan. Cuma kita tak mau makan, kita tak usah makan lah. Tapi kita jangan kata tak boleh makan. Kalau kita kata tak boleh makan, bermakna kita telah mengawalkan waktu puasa 10 minit ke depan, sedangkan waktu dia orang kena bang. Maka itu kita kena hati-hatikan dengan kalimah imsak. Dan saya ingat pun mereka tulis di kalender tu, tujuan tu hati-hatilah, bukan tujuan apa pun. Ini tak. Jadi imsak tu tak ada hanya api kuning ya. Macam mana? Tapi lain api kuning ya. Boleh lah juga. Boleh lah, nak lintas boleh, dia jangan syarat merah. Tapi hati-hati ya. Berhati-hati ya. Ya. Ya sahabat. Soalan dia tentang solat witir. Ramai orang tinggalkan solat tarawih pada 8 rakaat sebab sangka
witir penamat ibadat. Merasakan witir sebagai penamat ibadat. Wallahu ta'ala alam, hanya Allah Maha mengetahui. Hadis-hadis berkenaan dengan witir ini dia datang dalam dua keadaan. Satu, hadis At-Tirmidzi dan juga wa ghairuhu, riwayat yang lain, la witrani fi lailah, dalam satu malam tidak ada dua witir. Dalam satu malam tidak ada dua witir. Kata ulama hadis, maksud dia dalam satu malam kita tidak boleh buat rakaat yang satu tu dua kali. La witran fi lailah. Kita buat dua, bagi salam, lepas tu kita buat satu. Kan? Satu rakaat tu jangan buat dua kali. Jangan buat lepas isyak satu, lepas tu bangkit tengah malam buat lagi satu dengan satu rakaat. Itu tidak boleh. Kerana Nabi menyatakan tidak ada dua witir satu malam. Adapun yang dua-dua ni, yang bukan satu, dua-dua, yang dua-dua ni buat pi bila-bila pun. Sebab bila disebut witrun, dia bermakna ganjil, dia bukan genap. Maka yang satu tu, katalah kita sembahyang jemaah tadi, kita buat 3 dah witir, kita balik rumah, kita tidur, kita bangkit malam, kita nak sembahyang, kita ingat ada juga riwayat menyebut witir 5 rakaat. Saya nak buat 5 rakaat lah. Maka tadi kita dah buat 3 kan. Untuk menggenapkan dia jadi 5, kita buat 2 lah saja dengan niat witir. Satu jangan buat dah. Kerana yang satu tu dalam semalam boleh buat sekali aja. Tapi yang genap ni boleh buat. Kerana tidak ada riwayat menghalang. Riwayat menghalang yang satu tu saja. Satu itu dalam satu versi. Dalam versi kedua, Nabi SAW baginda suka menjadikan sembahyang witir ni di penghujung malam. Tetapi bukan bermakna witir penutup ibadat. Dah. Ibadat tak tertutup dengan witir. Sebab ada riwayat menjelaskan kepada kita, Nabi kata bagi orang yang dia tahu kalau dia tidur ni dia memang tak bangkit dah, maka Nabi kata buatlah witir di awal malam ataupun di tengah malam sikit. Nabi membenarkan. Habis-habis isyak buat witir, boleh, Nabi membenarkan, tidak ada salah. Habis isyak kita buat qabliyah isyak 2 rakaat.